tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Apa khabar Kak Nuri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih, Ya, Kak Cik apa ni, tegur tetamu dululah ya, menyantuni tetamu yang dekat dulu, tapi tetap ada jarak ya. Okey, seterusnya semua sahabat-sahabat ya yang sedang menonton, yang sedang bersama dalam majlis ilmu pada petang ini ya Kak Nuri. Jadi untuk pengetahuan ya, mungkin ada tertanya-tanya juga, boleh pula Kak Nuri datang rumah Ustazah. Ya, macam mana Kak Nuri? Sebenarnya kami berjiran ya, dekat sangat-sangat. Satu jalan. Masya-Allah. Ya, jadi macam inilah ya, kita cuba manfaatkan ya hubungan kejiranan juga, silaturahim, malah macam tuan guru juga ni, guru kepada Kak Cik sendiri. Tak adalah ya. Kak Nuri pun berguru dengan Kak Cik. Jadi alhamdulillah pada petang ini Allah mudahkan, dan memang menjadi niat Kak Cik sangat ya untuk pada petang ini nak bawa bersama-sama seluruh sahabat-sahabat di luar sana. Jom kita sama-sama belajar, jom sama-sama kita berada dalam majlis tazkirah tausiah ya. Dan hari ini Masya Allah, guru kita sudi datang pada kita ya, sudi datang untuk sama-sama berkongsi dengan kita, supaya kita cukup ya, ada usaha untuk sama-sama bersedia menyambut Ramadan ya, yang bakal tiba beberapa hari, satu hari lagi ya Kak Nuri ya. Semoga kita tak jadi orang yang rugi ataupun orang yang tidak mendapat sebesar-besar keuntungan dan rahmat pada bulan Ramadan ni. Jadi
Ni Kak Cik pun dah siap buku dah ni ya. Nak tulis apa yang boleh Kak Nuri kongsikan insya-Allah. Apa Kak Cik nak tanya ni? Tapi sebelum tu nak perkenalkan juga dulu ya, sebut Kak Nuri ya. Masya-Allah, ini bukan sebarangan ni yang bersama dengan Ustazah ni ya. Ini adalah yang berhormat Senator Ustazah Hajah Nuridah binti Muhammad Saleh. Ya, Senator Dewan Negara, ahli Dewan Negara. Wakil Negeri Terengganu. Wakil Negeri Terengganu Darul Iman. Cakap je Kak Nuri. Wakil Negeri Terengganu Darul Iman. Tak apa yang jadi senator tu dalam setahun dua ya Kak Nuri ya. Dalam setahun. Setahun lebih, tapi jadi guru kami lama, masya-Allah ya, daripada Ustazah balik Jordan. Bukan lagi. Guru pun, sahabat, sahabat. sahabat perjalanan sejamaah sama bergerak insya-Allah. Ya, Dan tapi sekarang dah cakap guru juga. Dah sahabat berjiran lah dah masya-Allah. Masya-Allah. Tapi yelah sahabat-sahabat, tapi kena Kak Nuri terlalu banyak ya yang Kak Cik belajar daripada Kak Nuri ya, mesej-mesej sama ada secara langsung ataupun tak langsung yang jadi refleksi pada diri banyak sangat. Jadi pada petang ini sebagai satu persediaan Kak Cik sendiri untuk menyambut Ramadan, Kak Cik nak berguru, Kak Cik nak diperingatkan seperti mana ya Nabi Musa tunjukkan contoh bila dikatakan bahawa ada orang yang lebih alim daripada kamu, iaitu Khidir alaihi salam. Tak adalah Kak Cik ni pandai je. Tak ada. Ya, ini cerita Nabi Musa ya. Cerita Nabi Musa. Ada orang yang lebih alim daripada kamu, Nabi iaitu Musa insya-Allah. Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa sanggup pergi nak bertemu, hingga Nabi Musa kata ya, ada yang menceritakan kisah tu, kalaupun aku perlu berjalan sampai 70-80 tahun pun aku sanggup demi ya mencari orang yang aku boleh berguru dengannya. Jadi mudah-mudahan Kak Nuri ya, sebagai mukadimah kepada tajuk kita Ramadanku untukmu, yang ini Ramadan kita ini adalah persembahan ya, ataupun kita nak lakukan itu untuk Allah, kerana Allah, maka Kak Cik persilakan Kak Nuri ya untuk sama-sama memulakan majlis tausiah pada petang ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Yang dikasihi Kak Cik ya. Kak ni bukan guru pun Kak Cik ya. Kawan-kawan insya-Allah, sahabat-sahabat yang dah lama dah Kak Cik berapa tahun ni kita Lama dah. Lama dah. Berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah ya. Terlebih dahulu Kak ni ucapkan syukur pada Allah dapat bersama pada petang ini, dan terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan katsira kepada Kak Cik dan juga pihak tim media Fatih ya, Fatih Media. Fatih Media pula, sorry lah. Ya, untuk program kita bersiaran pada petang ini alhamdulillah, dan Kak Nuri harap kita semua dalam keadaan sejahtera insya-Allah, dan begitu juga kepada para penonton pendengar yang dikasihi sekalian ya. Insya-Allah mudah-mudahan ya Allah menguatkan iman kita daripada masa ke semasa ya, dan kita insya-Allah senantiasa bersedia untuk menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat bimbingan dan pertolongan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita insya-Allah ya. Sebab sekarang ni kita dah ialah dalam musim, sebelum kita sentuh Kak Nuri sentuh yang Kak Cik sebutkan tadi, dalam musim kita PKP ni dah masuk fasa yang ketiga kan, dah disebut pula PKPD ya, iaitu maknanya kita lagi makin serius lah ya, dalam suasana yang ada untuk kita semua berada dalam rumah masing-masing ya. Jadi mungkin Kak Nuri kadang-kadang terfikir, terutama bila waktu malam lah, terjaga daripada tidur ya.
terfikir ya macam mana sebenarnya dengan masyarakat di luar ya, terutama kepada kaum keluarga yang mungkin berada dalam rumah yang agak sempit ya, kemudian ahli keluarga ataupun anak-anak yang ramai ya, macam mana keadaan mereka lah, terutama yang tidak mempunyai kelebihan kewangan yang cukup lah untuk memikirkan. Dan kadang rasa juga terasa sebersalah ya, tak boleh nak pergi tolong. Itu yang kadang-kadang telefon, terutama kalau Kak Nuri wakil pada Terengganu, pernah Kak Nuri mesej pukul 3 pagi Kak Nuri mesej pada Ketua Muslimat Terengganu. Kak Nuri kata, Kak, apa khabar orang Terengganu, minta maaf Kak Nuri tak boleh nak bantu kan. Jadi iyalah memikirkan macam mana suasana diorang kan, terutama yang ialah bukan saja di Terengganu tapi seluruh masyarakat kita lah, khususnya di Malaysia ini, dan juga umat manusia seluruh dunia dalam keadaan yang ada sekarang. Ini adalah ujian Allah, dan di sini kita melihat betapa Masya Allah ya, Allah menunjukkan, sebenarnya Allah menunjukkan pada kita setiap masa ya, tapi ini Allah tunjuk lagi betapa Allah yang memang amat berkuasa di atas muka bumi Allah ni. Tak ada power lain sebenarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apa yang Kak Nuri pesan pada diri Kak Nuri sendiri dan juga kepada semua, bila kita ingatkan bahawa ini adalah kehendak Allah, dengan suasana yang ada ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Dan sebenarnya ketentuan Allah itu memang setiap masa pada kita. Tapi kadang-kadang oleh kerana benda tu dah biasa, kita rasa okey, tak ada apa. Macam sekarang ni mungkin agak luar biasa. Tak pernah lah masing-masing mengalami lah rasanya sehidup Kak Nuri dah umur 50 nak masuk 60 ni tak lama lagi ya. Tak pernah kita mengalami suasana yang seperti ini. Tapi pujuk diri, ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam genggamannya lah segala apa yang berada di langit dan di bumi kan. Jadi di sini kita mesti akur bahawa kita manusia mesti patuh dan taat kepada segala kehendaknya. Ini kita kena fikirkan. Dan bagaimana pula bila keadaan kita di padang mahsyar nanti, lagi sangat-sangat kita tidak mempunyai apa-apa lagi daya kan. Kita dimaklumkan, diberitahu ya, menerusi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran, kita dimaklumkan nanti kita dibangkit tanpa sehelai baju, seurat benang pun bangkit macam tu, dan kita semua akan berhimpun di padang mahsyar Allah. Dinyatakan puluhan ribu tahun kita akan berada di sana. Jadi kita fikirkanlah dengan apa yang ada, yang berlaku kepada kita ini ya. Kita mesti ingat bahawa di sana lagi nanti akan lebih hebat dan lebih tragis lagi sebenarnya untuk kita semua hadapi. Jadi mudah-mudahan bila kita kenang-kenangkan ini, bila kita fikirkan ini, akan membawa kepada kita rasa untuk nak bersabar ya, dan memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya ya, dan masa yang sama jugalah wallahu alam pada Kak Nuri, kita dan 2 hari lagi ni, 2 hari serta sehari ya, kita akan pula menyambut Ramadan, masya-Allah. Dan kalau selalu kita sambut Ramadan ni, Kak Nuri rasa dalam keadaan kita selalu sibuk memanjang kan, ada je halnya. Tapi kali ni nampaknya Kak Nuri rasalah kita tak sibuk nak keluar rumah. Jadi apa yang kita harapkan ya, iaitu sebagaimana topik yang Kak Cik tanyakan pada Kak Nuri tadi, Ramadanku untukmu ya, maknanya Ramadan, insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan sehari 2 lagi sehingga akhir Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita persembahkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam masa sebulan ni, insya-Allah benar-benar kita lakukan untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala, insya-Allah. Sebab kita tentu teringat kan tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya terdapat hadis qudsi kan, firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kata ya, yang lebih kurang maksudnya bahawa puasa ini adalah bagi Allah dan Allah yang akan memberi ganjaran. Memberi ganjaran. Wah, besarnya, hebatnya, masya-Allah. Mudah-mudahan ya Allah berilah peluang kepada kami ya untuk berada dalam Ramadan-Mu, dan bimbinglah kami ya untuk menghayati Ramadan-Mu sebagaimana yang Engkau kehendaki, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Kak Nuri atas pencerahannya yang telah Kak Nuri sampaikan. Jadi kita dah nak masuk sehari dua lagi Ramadan. Agaknya apakah persiapan yang paling baik untuk kita jadikan sebagai permulaan ya, nak bagi lonjakan kepada Ramadan kita, sebab Ramadan kali ni macam tak sama ni dia punya pintu masuk dia ni, gerbang dia lain, tak sama macam tahun sebelumnya. Ya, maknanya kita diberikan PKP, maknanya pergerakan kita dah di apa? Ditahan-tahan ya, kita kebanyakan kita semua berkumpul dalam rumah. Wallahu alam apa sebenarnya yang tersirat, yang berlaku sebenarnya ya, hikmah di sebalik tu yang mungkin kita nampak, dan lebih-lebih lagi banyak yang kita tak nampak, kerana Allah tu maha bijaksana, maha berkuasa ya, maha luas ilmunya, betul. Jadi macam mana Kak Nuri, harapan kita semua adalah agar Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang pernah kita lalui sebelumnya. Apa saranan Kak Nuri? Silakan, insya-Allah. Okey, terima kasih Kak Cik. Wallahu a'lam bissawab. Kak ni cubalah jawab kan. Walaupun maknanya Ramadan ini telah pun kita laluinya berkali-kali kan, bergantung kepada usia masing-masing dah. Lagi panjang usia, lagi banyak kali dah ya melalui Ramadan. Jadi maknanya Ramadan yang akan kita lalui bukanlah Ramadan yang tak biasa. Kita dah biasa sebenarnya. Tetapi dalam kita nak memastikan supaya agar Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Jadi memang beberapa persiapan pada Kak Nuri memang perlulah kita lakukan. Yang pertama apa dia? Yang pertama Kak Nuri, pada pandangan Kak Nuri, dan itu juga yang Kak Nuri buat, ialah kita ulang kaji balik ya, untuk mengenali Ramadan, untuk mengingatkan kehebatan dan kedudukan Ramadan itu sendiri di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya yang pertama pada Kak Nuri, kita kena cari proses berkenal kembali, memesrakan kembali ingatan kita kepada Ramadan. Kita kena kenal Ramadan, tahu macam mana sebenarnya image Ramadan itu sendiri, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ingat kembali biar dalam hal tersebut dia akan menjadikan suatu rangsangan kepada kita. Untuk kita, sebagai motivasi untuk kita rasa seronok nak menghadapi Ramadan. Kenal balik, mesrakan balik, kok dah terlupa 11 bulan yang lalu kan. Ingatkan balik. Mungkin antara cara dalam keadaan sekarang ni, kita boleh lihat membaca melalui internet ke, mudah kalau mana yang ada internet kan. Boleh dengar ceramah-ceramah sekarang ni, dah banyak dah ceramah-ceramah online ke dan melalui surat-surat khabar, buku-buku, buka balik buku-buku kat rak tu tentang Ramadan yang dah kita kumpul tu, buka balik semula, tengok balik semula. Mungkin kita dah tahu, tapi pada Kak Nuri ilmu Allah ni dia maha luas. Kadang kita baca ada something yang Allah buka pada kita sebenarnya. Mungkin kita ni contoh buku, masya-Allah.
buku apa? Ensiklopedia Ramadan. Yang ditulis oleh Datuk Syekh Haji Abdul Halim Abdul Qadir Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus dan Al-Fadhil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dah jadi menteri dah pun. Ya. Okey. Itu di antaranya. Okey, Kak Cik pun masya-Allah ya, Datuk Doktor Kak Cik pun dah ulang kaji buku. Apatah lagi kita orang biasa ni, lagilah sebenarnya ulang balik sebenarnya ya. Untuk kita ingat, jadi motivasi kita seronoknya nak dapat jumpa Ramadan. Ya Allah ya, pilihlah kami untuk berada dalam Ramadan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, susunlah jadual kami ya Allah ya, supaya 24 hours seharian dalam setiap hari Ramadan itu senantiasa memberi manfaat kepada diri kita. Jadi itu kena faham, kena ingat Ramadan. Kemudian kena ada niat. Kena ada niat dia bahawa kita memang nak mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Kita harap dan kita kena berdoa kepada Allah. Yang ketiganya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, yang Kak Nuri sebutkan tadi, Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang terdahulu. Kemudian kena peringat sama-sama dengan anak-anak, ahli keluarga yang adalah pada kita ya, yang ada dalam rumah kita. Dan satu juga ya, mungkin dah tinggal 2 hari dah ni kan, sepatutnya awal-awal lagi tu kita dah buat latihan. Latihan apa? Latihan puasa kan. Puasa ya, kalau yang dah biasa sunat Isnin Khamis tu mudahlah. Tapi kalau yang mungkin jarang-jarang puasa, sebenarnya kena berlatih-latih dah puasa ni. Supaya taklah terperanjat sangat nanti kan, bila tiba first day Ramadan. Tu di antaralah pada Kak Nuri yang perlu kita laksanakan agar kita senantiasa bermotivasi ya untuk menghadapi Ramadan, dan kita merasakan kita sangat bertuah jika kita dihidupkan oleh Allah lagi dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Kak Nuri. Bila Kak Nuri cakap tentang ulang kaji Ramadan kan, betul lah Kak Nuri. Maknanya walaupun dah bertahun-tahun kita sambut Ramadan, tapi Kak Cik nak bawa contoh lah sebagai mengulas apa yang Kak Nuri cakap tadi. Betul sangat apa yang Kak Nuri cakap, sebab macam ni, bila Kak Cik rujuk dalam satu kitab, bab yang paling basic lah Kak Nuri, bab definisi Ramadan. Nah, itu maknanya itu buku surah awal tu ya. Tengok balik Ramadan itu daripada perkataan Ramadan secara lughawi, maksudnya adalah keperitan akibat daripada panas. Ataupun kalau tengok betul-betul dari segi bahasa tu, Ramadan tu macam satu batu yang sangat panas kerana kerana terpancar panahan matahari yang panas. Panas sungguh tu ya. Jadi kemudian disebut juga oleh beberapa ulama yang lain dari segi bahasa baru ya, bahawa Ramadan, sebab daripada situ datang perkataan Ramadan ya, bermakna kepanasan akibat daripada dosa itu dihapuskan. Jadi macam maknanya kepanasan tu macam-macam kita boleh relate kan. Betul, kata akar umbinya panas, tapi dalam masa yang sama boleh direlatekan juga. Seumpama orang yang berpuasa ni pedih perut dia, ya, panas perut dia kerana berpuasa tadi. Ya, termasuk juga ya orang yang melalui proses pembersihan, penyucian ya. Kadang-kadang benda tu memberikan tekanan kan kepada seseorang. Ya, sakit. Jadi itu sangat signifikan dengan perkataan Ramadan itu. Sehingga diulas oleh ulama hanya dengan melihat kepada juzuk dari segi bahasa je dulu, sehingga dikatakan begini, kalaulah kita melihat ya bagaimana Allah meletakkan lumrah kepada banyak kejadian-kejadian yang ada harga dan nilai di mata manusia,
Ya, pada asalnya benda-benda tu, contoh macam emas, contoh macam minyak, ya, semua berada dalam perut bumi, yang semua orang tak tahu lagi nilai dia, dan ketika mana ditemui tu warnanya hitam je, berlumpur, berkarat. Ya, tapi kemudian untuk dapat nilai dia tu dibakar, dia ada proses pemanasan, proses diberikan tekanan, diberikan haba, kemudian dicuci, diberi haba lagi, dicuci, sehinggalah nampak, oh ini rupanya emas tulen, oh ini rupanya petroleum yang boleh bermanfaat untuk macam-macam bidang kehidupan manusia. Jadi seolah-olahnya datangnya Ramadan ini, ya, kita melalui satu proses, sama ada nak panggil proses pemanasan ke, ya, proses haba ke, tapi satu proses tarbiyah untuk kita dapat kualiti dan nilai diri kita yang sebenar. Jadi kalau kita ni cuma nampak luaran saja pun, ya, macam baik, tapi di sisi Allah bukan itu saja yang Allah tengok. Kualiti yang sebenar tu mestilah letak di dalam hati yang paling dalam, ya, soal keikhlasannya, soal tawaduknya, soal banyak taubatnya, macam-macam lagi. Maka marilah kita temui, ya, nilai diri kita yang sebenar, yang benar-benar menjadi seorang hamba Allah dengan kita melalui proses Ramadan yang Allah datangkan ini. Tambah lagi dengan COVID ni, Kak Cik. Masya Allah, macam-macam sebenarnya kan. COVID ni sendiri, COVID-19 ni, dengan perintah PKP ni pun sebenarnya, Masya Allah, baiknya Allah untuk kita senantiasa belajar mengenali diri kita. Betul. Ya? Sebab, ialah kata para hukama, orang yang kenal dirinya, maka dia akan mengenali Allah, insya-Allah. Contoh Kak Nuri, apa yang Kak Nuri kenal? Macam nak kenal diri masa PKP ni? Kak Nuri bagi idea, Kak Cik tanya terus. Itulah, kan Kak Nuri duk fikir, ialah bila kita ada yang sebut, kadang-kadang anak pantai jauh-jauh, Umi bosan lah Umi. Kan? Ialah tak boleh nak buat aktiviti biasa. Masing-masing, kecil besar, sekarang ni sama-sama di PKP kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya masya-Allah. Okey. Jadi kalau kita fikir, kalau kita kata kita akan rasa bosan, memang bosanlah. Maknanya kita kata alah, macam mana. Tapi bila kita kaitkan, inilah Allah, kehendak Allah sebenarnya. Siapa kita? Manusia tiada daya upaya, dan kita berlawan, ya, dengan makhluk yang kita tak nampak. Kan? Kalau kita lembu nampak, ya? Kalau besar macam lembu nampak. Betul. Boleh nampak, ini tak nampak. Ya, masya-Allah. Ya, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam ciptaan Allah. Ya, dulu kita kata kalau tak nampak tu hantu jin je lah. Kan? Ini rupanya kuman kecil ni pula, masya-Allah. Ya Allah, hebatnya Allah. Dan seluruh dunia lintang pukang. Serentak kan? Nampak hebatnya Allah. Di situ kita lihat betapa kerdilnya kita, dan kita memang kena senantiasa mengemis kepada Allah sebenarnya. Memang, ya, terutama kena bangun malam lah. Sebab waktu malam kita tak ada geng seorang diri. Kalau masa kita bercakap dengan Allah tu, kita akan terasa, ya Allah, kecilnya manusia, tak ada apa, nothing kita. Tak ada apa. Kita memang pengemis sebenarnya. Pengemis. Dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku memang pengemis. Pengemis, ya Allah, di sisimu, dan pandanglah, ya Allah, dan ampunilah kami umat Islam khususnya, ya Allah. Mungkin di atas segala salah silap kami bersama. Dan ketika ini pada Kak Nuri, kita kena minta ampun untuk semua orang. Betul. Kan? Semua orang sekarang ni, khususnya kepada umat Islam, tolonglah ya Allah, ampunilah mungkin salah silap kita bersama, lalu Allah ujikan ini. Jadi kita hadapi sekarang ni bersama-sama pada Kak Nuri. Di situ kita melihat, ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama sebenarnya, masya-Allah, hebatnya Allah dalam dia menguji kita dengan COVID-19. Tapi dalam masa yang sama, rupanya ada pula benda-benda yang baik, bagus-bagus. Antaranya apa? Kak Cik, Kak Nuri sesekali keluar pergi hantar PPE dekat hospital. Macam semalam 3 tempat Kak Nuri hantar hospital. Dia tengok, tengok langit, cantik langit sekarang ni. Kan selalu kita orang KL ni jerebu kan. Tadi Kak Nuri sebelum datang sini, Kak Nuri tanya anak Kak Nuri yang kecil tu,
kecil pun dah besar belasan tahun dah, anak dara. Kata adik Su pergi mana? Umi cari adik Su. Adik Su pergi ambil gambar awan lah Umi. Cantik awan. Masya Allah. Kan kita dah nampak. Dulu selalu Kak Nuri cakap dengan anak-anak, dia kata kalau kita nak tengok awan cantik kan, Umi rasa kita pergi kat Sarawak lah. Betul, Kak Nuri suka pergi Sarawak. Antaranya tengok langit dia biru cantik. Ya. Kat sini tak cantik dah, Kak Nuri kata. Kadang lalu pergi pantai belah pantai timur pun kata tak cantik. Tapi sekarang ni dah cantik balik kan. Dan dikatakan sungai pun dah bersih. Kak Nuri sebut kata dikatakan sebab Kak Nuri pun tak pergi tengok sungai. Tengok video yang dia ni kan. Masya Allah, ya, Masya Allah, hebatlah Allah, terima kasih. Allah sangat baik sebenarnya. Allah sangat baiklah, sangat baik, Masya Allah. Allah bagi sesuatu yang sangat kita perlukan. Ya, betul. Tu kalau dan bila Kak Nuri tengok kaji balik, tengok kan macam Kak Cik tadi sebutlah tadi, bila kita baca balik kan untuk Ramadan ni kan dengan hadis yang tadi tu, maknanya untuk puasa ni Allah yang akan tentukan. Jadi kan apa yang Kak Cik, baiknya Allah, specialnya kita manusia ni, special sangat kan Kak Cik. Sebelum ni masa bulan Rejab kita ulang kaji balik cerita Nabi kita dibawa ke langit. Wah, specialnya. Untungnya manusia sebenarnya, manusia tak nampak ke betapa Allah meletakkan kita di sisinya. Rugi kan? Asyik nak lawan Allah saja. Ruginya, Masya Allah. Jadi di situ. Kemudian tadi pun Kak Cik kan, Kak Nuri baca balik nak datang ni. Kak Nuri pun tak tahu Kak Cik nak tanya soalan apa. Tapi Kak Nuri ulang balik ayat-ayat Al-Quran dalam tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah kan. Daripada ayat kutiba alaikumusiyam tu sehingga kepada syahrul Ramadan allazi tu kan. Ayat tu ada berapa ayat? 3 ayat Kak Nuri baca. Lepas tu Kak Nuri baca pula ayat selepasnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Selepas tu tentang di mana maknanya Allah beritahu bila waktu malam maknanya bolehlah kata suami tu bersama dengan isteri kan. Isteri tu adalah pakaian kamu adalah pakaian. Kak ni kata, wah, sebenarnya rapatnya Allah, baca dah dulu ayat ni. Tapi tadi rapatnya Allah dengan kita. Maknanya cerita sampai dalam-dalam pun Allah cerita, bukan sentuh pasal puasa yang umum macam ni kan. Sebenarnya sangat rapat, betul. Allah sangat rapat dengan kita sebenarnya, Masya Allah. Mudah-mudahan dalam syurga pun kita akan rapat dengan Allah. Amin. Allahu Akbar. Itu nikmat. Allahu Akbar. Nikmat yang paling besar Kak Nuri dapat melihat wajah Allah. Sebab tu kalau kita kaitkan dengan puasa pun Ramadan, farhatan kan, ada dua kegembiraan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Iaitu pertama, kegembiraan ketika mana seseorang yang berpuasa tu berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kegembiraan ketika mana seorang hamba tu bertemu dengan Allah. Ya, pernah dihuraikan oleh seorang ulama, Kak Nuri, untuk pengetahuan Kak Nuri, Kak Cik suka dengar ceramah Arab. Iaitu namanya, beritahu kat YouTube, Dr. Saleh Al-Mughamisah ataupun Al-Mughamisi. Masya Allah ya. Selalulah suka dengar. Dan dialah antara yang mengulas, dia kata kenapa apa maksud kegembiraan ketika mana buka puasa tu dengan kegembiraan bertemu dengan Allah. So dia buat macam ni, dia kata kita berpuasa bermula daripada bermula daripada masuk waktu fajar kan, sampailah terbenamnya matahari. Dan dalam tempoh itu kita ni berjuang mujahadatun nafsi. Untuk apa? Untuk buat yang sehabis baik, untuk ibadah kita diterima oleh Allah. Mungkin di tengah-tengah puasa tu ada orang sekali, 2 kali, 3 kali, bergantung iman masing-masing. Ya, datang bisikan-bisikan daripada nafsu dia. Tak payah puasalah, ya, orang tak nampak pun, ya, mungkin ada yang sampai peringkat macam tu. Tapi berjuang juga untuk pertahankan ibadah puasa ini kan, ya, kerana memikirkan, menghayati, menjiwai muraqabatullah, Allah melihat. Sehinggalah perjuangan tu pergi sampailah azannya
maghrib. Bila azan maghrib, maknanya dah waktu berbuka puasa dah, maka makanlah buah tamar ataupun makanlah apa pun untuk buka puasa tadi kan. Ketika itu macam mana rasa riang sangat. Kenapa? Perjuangan kita daripada pagi tadi sampai ke petang ni sudah berjaya. Maka kata Dr. Soleh tadi, dia kata sekarang kita andaikan pada kegembiraan yang kedua, ya, maknanya masuknya waktu fajar itu umpama kita saat dilahirkan, dan waktu kita berbuka puasa adalah hari ketika mana kita meninggal dunia. Bayangkan perjuangan kita yang panjang, berhadapan dengan syaitan iblis, berhadapan dengan nafsu, dengan musuh yang zahir, musuh yang tak nampak, berjuang dan berjuang dan berjuang sehinggalah ke titik hari kita meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan mempertahankan tauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Bayangkanlah gembiranya untuk jumpa Allah, ya, nak berterima kasih, nak mensyukuri, berjaya dah aku daripada hari lahir sampai hari mati mempertahankan wa aku minal muslimin, aku jadi seorang manusia mati sebagai seorang muslim. Maka tidak dapat nak digambarkan kegembiraan tersebut. Kasih masa dengar tu memang nangis Kak Nuri, sebab dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhan, kalaulah kita boleh rasakan hidup yang, yalah kadang rasa macam panjang juga hidup ni kan. Ya, kadang rasa penat juga kan Nuri, ya. Rasa lama hidup ni. Ya, tapi kalau kita boleh bayangkan tak apa, berjuang sikit lagi macam umpama subuh ke maghrib je. Ya, berjuang, nanti kamu akan gembira. Macam mana gembiranya orang yang berbuka puasa, sehinggalah kita bertemu dengan Allah. Itulah Kak Cik, bila sebut buka puasa ni, tentulah suara yang sedang ditunggu ialah suara azan. Memang tunggu. Kalau hari-hari lain tak tunggu kot. Ya, betul. Bila nak buka puasa, terutama masa zaman kanak-kanak lah kan, dah azan lah. Kalau kat kampung, tunggu beduk. Betul. Tapi kita sekarang ada lagi lah azan, insya-Allah. Okey, satu lagi Kak Cik, bila Kak Cik sebut tentang dapat menatap wajah Allah ni kan. Itulah Kak Cik, bila Kak ni dengar ceramah, Kak ni pun dengar juga ni. Jadi antaranya dimaklumkan kepada kita bahawa bila insya-Allah mudah-mudahan kita semua masuk syurga Allah, ya, nikmat menatap wajah Allah ni Kak Cik, ada pelbagai tahap pula. Oh, Masya Allah. Ada tu, ya, ada time dia. Dia ada time. Sebulan ke, seminggu ke, siang ke, malam ke. Dan ada yang sangat special ni, dia sentiasa dapat menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, bila Kak ni macam tu kan, rasa aduh sepatnya ya Allah. Tak tahu nak cakap kan. Minta pilihlah. Bila fikir macam tu, kita akan duduk fikir, ya Allah, aku di tahap mana? Macam mana di sana nanti? Dapat tak menatap wajah Allah every time? Kan? Aduh, ya Allah, tolonglah, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua kan, supaya dapat menikmati hadiah tersebut. InsyaAllah. Sebab ialah dimaklumkan kepada kita, itulah hadiah yang paling hebat kepada orang-orang yang beriman, iaitu dapat menatap wajah Allah yang Maha Agung. Kullu man 'alaiha fan. Kita akan dapat senantiasa insya-Allah. Wallahu alam. Wallahu alam bissawab insya-Allah. Kata Dr. Soleh tu lah Kak Nuri, dia kata kita nak bertemu dengan Allah kan, tapi pasti kita boleh dapat juga indikator kat mana sebenarnya hati kita ni dengan Allah. Maka boleh dilihat seseorang yang selalu Allah bawa dia untuk berdiri di hadapan Allah pada waktu tahajud, pada waktu qiyamul lail. Sebab itu memang satu perkara yang seolah-olah macam reward daripada Allah kan. Jadi Allah suka nak bertemu dengan hamba itu. Allah izinkan dia untuk bangun celik mata, sebab saat dia pergi ambil wuduk tu pun Allah dah gugurkan dosa-dosa dia. Dan Allah suka nak mendengar kalimah Allah, kalam Allah pada lidah dia, pada suara dia. Ya, Allah suka nak mendengar apa saja yang keluar daripada rintihan dia dan munajat dia. Maka kalau demikianlah sukanya Allah untuk bertemu dengan hamba-Nya itu pada malam-malam harinya, mudah-mudahan demikianlah ya Allah menyediakan untuk kita nikmat. Dapatlah kita besok nikmat dapat bertemu dengan Allah. Jadi bila sebut yang tu ya Kak Nuri, mungkin Kak Nuri ada panduan-panduan ya untuk kami semua, macam mana nak jadi orang yang rajin bangun malam.
Ya. Macam itulah soalan dia Kak Nuri. Tolong bantulah kami semua ni. Wallahu a'lam bissawab ya. Macam mana nak bagi bangun malam? Pada Kak Nuri tak lain tak bukan kena doa lah. Kena banyak berdoa pada Allah. Kalau macam kita sebagai seorang ibu, kita melihat anak-anak kita lihat je nak bangun, memang doa. Kena doa. Doa banyak-banyak. Kak Nuri antara doa yang selalu Kak Nuri ucapkan ialah doa ayat Quran jugalah. Antaranya Allah kata apa? Doa. Sedih lah Kak Cik. Apa Kak Nuri? Iaitu doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati. Ni selain daripada kita minta Allah jadikan kita ni bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita, kepada kedua ibu bapa kita. Dalam masa yang sama, jiwa ibu bapa tu kita boleh selitkan di situ dengan doa yang memang Allah ajar. Wa aslih li fi zurriyati. Tolonglah ya Allah, didiklah anak-anak. Ya, anak-anakku, zuriat keturunanku. Wa aslih li fi zurriyati. Keturunanku kan. Minta Allah didik. Dan ketika itu kita kenang, ingatlah macam anak ramai ni ingatlah seorang-seorang sebut dalam doa kita, sebut nama seorang-seorang. Kak ni selalu nak sebut nama tu, kadang ingat dia kat mana, tidur kat mana kan, ingat kena ingat. Tu antaralah Kak ni rasa yang kita perlu buat. Kita kena banyak-banyak berdoa. Kemudian kena jaga makan minum kita. Pastikan makan minum kita adalah makanan yang halal dan tayyibah. Begitu juga dalam kita nak memastikan, nak mengisi perut ahli keluarga kita daripada makanan halal dan tayyibah. Kerana makanan itulah yang akan menjadi tubuh badan kita. Tubuh badan inilah yang akan menghadap Allah. Kalau daripada tumbuh daripada yang haram, dia lihatlah kan Kak Cik, payahlah dia nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni jangan pandang ringan bab makan minum ni. Ya. Selain daripada halal dan tayyibah, makan pun jangan keterlaluan kan. Memang Islam dah ajar kepada kita kesederhanaan. Makan banyak-banyak pun payah nak bangun malam kan. Jadi itu antara yang usaha yang perlu kita buatlah, iaitu kita banyak berdoa kepada Allah, jaga makan minum kita ya. Kemudian disiplin kehidupan kita tu sendiri macam mana, keseharian, aktiviti seharian kita ni banyak lara ke tidak. Kak Nuri macam mana kalau Ramadan Kak Nuri? Dari sudut susunan jadual, disiplin, tidur siang ke tidak? Dia depend jugalah Kak Cik, tapi mungkin PKP ni tak banyak sangat aktiviti keluar kan. Tidur tu Kak Nuri selalu ambil tidur sebelum Zuhur lah sekejap. Qailulah tu kan. Tidur kat situ. Lepas tu kadang-kadang kita tahu kalau dah makin berumur ni, ada orang tak boleh tidur. Kak Nuri ni pantang dekat kepala je tidur kan, belayar tidur. Jadi kadang-kadang waktu Ramadan ni kita pun tak tahu ke depan kita akan jumpa Ramadan lagi ke tidak. Wallahu alam. Mungkin kena kuatlah disiplin. Mungkin kalau kita tak bagi tidur terlajak, kena tidur, kena baring duduk macam ni lah Kak Cik. Kan? Memang kena berjuang. Betul, azam sungguh Kak Nuri. Kena azam lah. Dan tidur pun tak boleh ni selesa sangat, sebab supaya macam orang belajar lah. Masa kita belajar kan, nak seragam, nak tak bagi tidur banyak, macam mana pun tak boleh tidur ni. Sebab ini besok nak exam lagi ke, ataupun 2-3 hari nak exam, nak siapkan assignment ke apa ke mana. Sekarang macam tu lah juga kita dalam bulan Ramadan ni. Sebab dia punya hebatnya Ramadan ni, tak boleh nak kita apa Kak Cik, kita bayar dengan harta benda dunia ni, tak boleh. Kak Nuri, Kak Cik ada satu pandangan, tapi mungkin salah kan, mungkin betul. Tapi itu macam detik hati Kak Cik jugalah kan. Bila Kak Nuri cakap kan, macam alam pun jadi macam bersih kan. Ialah benda-benda hikmah yang tersirat. Kadang-kadang Kak Cik terasa macam ya Allah, apakah
doa kita semua juga sebenarnya dalam keadaan sekarang ni doa yang mustajab. Seolah-olah macam masing-masing ni macam dah dipanggil-panggil kan, dah diperingat-peringatkan, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Ya, maksiat pun dah tak, dia maksiat yang terang-terang ni pun dah tak dapat nak dibuat. Betul Kak Cik, jadi seolah-olah PDRM pun sebut kan? jenayah pun dah menurun sehingga 48%. Sungguh. Jadi kan cuba kita andaikanlah Kak Nuri, ya. Andaikan ya Allah, sebenarnya kita panggil fasa PKP, fasa macam-macam. Tapi entah-entah tuan-puan sekalian, ini adalah fasa doa diangkat semuanya oleh Allah dengan rahmat Allah yang maha luas. Maka siapa yang beruntung, siapa yang rugi? Yang beruntung adalah orang yang terus berdoa kepada Allah, mengambil peluang, ya. Maknanya kita kata apa, alam ni macam nak dibersihkan daripada maksiat yang berleluasa. Biar pause sekejap, berhenti sekejap, naik doa-doa yang hebat, naik doa-doa yang tulus ikhlas. Tambah lagi Ramadan nanti Kak Cik. Ya, sungguh Kak Nuri. Pintu langit dibuka. Allahu Akbar. Jadi alangkah ruginya kalau kita hanya melakukan amalan-amalan biasa yang tidak berusaha, bermujahadah sungguh-sungguh, doa sepatah dua, banding orang lain yang Masya Allah rokok sujud, berdoa nak ambil peluang, ya Allah aku percaya, yakin insya Allah ini waktu yang mustajab ni. Sebab apa? Kita dalam keadaan sedang diuji secara umum. Kak Cik, Kak Nuri teringat semalam masa Kak Nuri pergi tempat muslimat menjahit untuk pakaian hantar frontliner kita ni kan. Jadi ada seorang muslimat tu cakap, Ustazah, boleh tak Ustazah cakap dengan kerajaan? Kalau kerajaan dengar ni. Nak cakap lah ni, cakap lah. Kalau dengar. Cakap dengan kerajaan. Nanti lepas PKP pun teruskan kuat kuasa, jangan bagi budak-budak ni merayap merempit keluar malam, dia kata. Teruskan macam ni kan seronok, dia cakap macam tu. Ustazah tolong cakap dengan kerajaan. Itu yang bila Kak Nuri dengar Kak Cik cakap, tersenyum, teringat sahabat semalam tu pesan. Sungguh Kak Nuri, Masya Allah, ya, ada ruang yang kita mungkin tak nampak, ada peluang, ada hikmah yang terlalu besar, ya, bahkan Allah datangkan sekarang sehinggalah kita insya Allah akan menyambut Ramadan. Maka memang kita kena melipat gandakan, ya, segala amal kebaikan. Ambil kesempatan ni. Ya, betul. InsyaAllah. Kak Nuri, soalan terakhir daripada Kak Cik, sebab Kak Nuri dah biasa sangat, ya, dengan berkebajikan, ya, menolong orang di luar sana. Kak Cik ikuti Kak Nuri, ikut kat belakang pun ada, ya, mengikuti segala perkembangan, ya, maknanya sebagai ketua dan muslimat PAS Pusat, ya, PAS Malaysia, wilayah dan sebagainya, maknanya pergi untuk menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, ya. Mungkin ada pengalaman Kak Nuri, ya, ataupun ada apa-apa yang Kak Nuri nak kongsikan, ya, bagaimana untuk kita menyantuni orang-orang yang susah, ya, khususnya dalam bulan Ramadan ini, sebab Nabi tu sangat dermawan, tapi bila masuk bulan Ramadan lebih lagi dermawan. Jadi mungkin daripada pengalaman Kak Nuri boleh bagikan pandangan kepada kami supaya kita semua jangan hanya berpeluk tubuh, ya, di rumah masing-masing, tapi cubalah cari jalan supaya kita dapat membantu dengan cara-cara yang, ya, yang sesuai dengan keadaan semasa sekarang. Yang penting ini adalah saat untuk kita membina sifat kedermawanan tersebut. Silakan Kak Nuri. Wallahu alam Kak Cik, ya. Di antara hikmah Ramadan itu sendiri, ya, selain daripada insya-Allah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Allah firman tu, ya, dan sebenarnya orang yang bertakwa itu, ya, antaranya bila makna kalau kita nak panjangkan ulasan takwa itu sendiri, dia akan prihatin pada orang lain, dan itu juga sebenarnya hikmah Ramadan, hikmah puasa tu, ya, kita mudah-mudahan hati kecil kita akan mudah terasa, kan. Kalau kita rasa penat, letih, macam mana dengan orang-orang yang tidak berkemampuan, yang tak cukup, kan. Jadi inilah peluang kita sebenarnya, ditambah dalam bulan yang Masya Allah dia punya gandaannya berlipat kali ganda. Suatu kebaikan Rasulullah beritahu kita akan diberi 10 atau sehingga sampai 700 kali ganda, Masya Allah, kan, ya.
Jadi ini peluang yang kita perlu ambil sebenarnya. Bahkan kita pun dimaklumkan bahawa baginda sangat pemurah. Terutama dalam bulan Ramadan. Jadi inilah idola kita, ikon kita yang perlu kita tiru. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita menirunya, kita pun akan dapat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil peluang ni sebenarnya. Ya. Dan jangan takut, ya. Bila kita memberi tu, kita akan kekurangan ke tidak sebenarnya. InsyaAllah. InsyaAllah kita kena ingat bahawa Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, dan kita cubalah sedikit tiru nama Allah, ya, asma Allah itu, ya, ataupun af'al Allah itu sendiri. Kita memang tak dapatlah sepenuhnya, tapi kita ambil sedikit. Allah tu yang maha kaya, kaya budi bahasa. Ya, kita pun cuba kaya budi bahasa, baik dengan orang, pemurahnya Allah. Kita pun juga pemurah dengan nikmat yang transit pada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita kongsikan bersama, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kak Nuri, sepatah daripada Kak Cik lah sebagai penutup, tapi Kak Cik petik kata-kata Kak Nuri juga. Kak Nuri kata tadi kita kena mendoakan seluruh manusia umat Islam untuk mendapat keampunan daripada Allah. Jadi Kak Cik rasa perkara ini hanya boleh dilakukan oleh manusia ataupun oleh golongan yang berjiwa besar. Ya, jadi maknanya insya-Allah mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan manusia yang berjiwa besar. Ya, kita sama-sama memohon keampunan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, seluruh manusia muslimin dan muslimat. Mohonlah kerana Allah itu rahmatnya terlalu luas, keampunannya sangat luas, dan Allah bukalah Islam kepada orang bukan Islam. Allahu kan? Akbar. Sebab bagi hidayah. Sebab kalau tidak mendapat hidayah dekat dunia ni, aduh, habislah. Betul. Tak ada peluang lagi kan di akhirat. Kak ni pun duk tengok, ya Allah, mudah-mudahan Kak ni tengok kan, bila kata Covid ni ramai yang nak dengar ayat Quran, kan? Ramai suka dengar azan. Seronoknya, ya Allah, bukalah pintu hidayah pada mereka. Amin ya Rabbal sama-sama alamin. jadi ahli syurga, insya-Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada yang berhormat Senator Hajjah Nuridah binti Muhammad Saleh. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan Allah mengganjari segala yang kita lakukan, mengampunkan dosa kita, mengangkat darjat kita, dan kita semua dapat bersama-sama untuk memasuki ke dalam bulan Ramadan dengan penuh rahmat, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini,
rasa, manisnya taubah, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.